بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Al-Misbahul Munir, muka surat 13. Muka surat 13, baris yang ke-14 daripada atas. Muka surat 13, baris yang ke-14 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan dikehendaki dengan dalil yang wajib atas tiap-tiap mukallaf itu, dalil yang ijmali, yaitu dalil yang ijmali yang renti ampunyanya bagi dirinya. Renti, kita retilah. Rumi tulis macam mana? Rumi tulis macam mana? Renti ke reti? Rumi. Tak ada pakai rumi. Renti KL pula jadi reti. Ni ejaan dia tak apalah. Rumi tu lewat mana? Reti ke renti? Bukan Jawi lelaki kita ni. Rantai. Tak ada rantai ni, bukan gelang, bukan subang ni. Rumi tu, rumi hak mana tu? Siapa yang rumi kan? Yang reti ampunyanya bagi dirinya. Reti setakat diri dia je. Tetapi lemah daripada menghuraikan dalil-dalil itu pada menolak segala syubhah kesamaran yang didatangkan atasnya atas tiap-tiap mukallaf, atau pada menolak iktiraf ni lentangan galang lah ke atasnya, ke atas tiap-tiap mukallaf. Kita baca sikit lagi. Adapun dalil tafsil, dalil tafsili, iaitu dalil yang reti ampunyanya bagi dirinya, bukan reti bagi diri dia saja, dan kuasa pada menghuraikan segala syubhah dan segala iktiraf ke atasnya, ke atas tiap-tiap mukallaf. Maka iaitu dalil tafsil fardu kifayah. Bukan rantai, reti. Dan dikehendaki dengan dalil. Dalil mana dalil ni? Dalil yang dinyatakan di dalam
makna makrifah tu. Makna makrifah terdahulu, mengenal akan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Itu permulaan umbi asas agama. Mengenal Allah Subhanahu wa taala yang bicara terdahulu, dan dikenaki dengan mengenal itu mengetahui serta mengaku putuh dalam hati tiap-tiap mukallaf dengan tentu sungguh segala perkara, segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, dan tentu tidak segala perkara, segala sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala, dan segala yang harus bagi Allah Ta'ala, serta dalil-dalilnya. Ni dalil-dalilnya, dan dikendaki dengan dalil, dan dikendaki dengan dalil. Dalil dalam dikendaki dengan mengenal makrifah akan Allah dan Rasul tu lah. Kemudian sambungan tadi demikian juga mengetahui segala serta mengaku putus dalam hati bagi tiap-tiap mukallaf dengan tentu sungguh segala yang wajib bagi Rasul, dan serta dalil-dalilnya. Tentu tidak segala mustahil atas Rasul dan segala harus bagi Rasul, serta dalil-dalilnya. Ni wajib berdalil. Mengenal makrifah akan Allah, ianya ada permulaan agama. Mengenal akan Allah ni mengetahui dan berpegang akan hukum bagi sifat Allah dan sifat Rasul, sama ada sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus, serta dengan dalil. Dia kena kena dalil mana? Sebab dalil ada dua, dalil ijmali, dalil tafsili. Dalil pula ada dua, dalil naqli, dalil akli. Dikendaki dengan dalil ni, hak dalam makrifah mengenal Allah mengenal Rasul, iaitu permulaan agama. Yang mana dalam kitab-kitab yang lain didatangkan makrifah ni, dia ada 3 rukun, 3 komponen. Al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an dalilin. Dalil. Al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi, 2, an dalilin. Itu 3 rukun, 3 komponen makrifah. Al-jazmu, pegangan yang jazam, pegangan yang putuh. Kemudian pegangan yang putuh ni yang bertepatan dengan pegangan yang sebenar. Pegangan putuh orang kafir, Tuhan dia Tuhan yang salah, tak panggil makrifah. Orang kafir berpegang akan Tuhan dia tu sanggup mati ya. Sebab dia memang pegang putus tapi tak betul, itu tak panggil makrifah. Jadi jazam, pegangan yang putus. Kalau tak sampai tangga putus, zon sahaja contohnya, belum sah lagi makrifah. Belum sah lagi makrifah. Jadi jazam satu, berbetulan dengan sebenar satu, an dalilin. Pegangan yang jazam yang sebenar tadi ni terbit daripada dalil. Dalil mana ni? Ni bicara dalil. Dan dikendaki dengan dalil. Hak dalam takrifan mengenal makrifah akan Allah Subhanahu wa taala. Dalil mana? Dalil ni bahasa Arab. Dalla yadullu dalilan. Dia bahasa Arab. Dalil ni, kalau kita dalil ni penunjuk lah. Penunjuk kalau kita lah. Dalil penunjuk. Sebagai contoh lah, ni sebagai contoh. Kita nampak asap naik. Tapi apa yang di bawah tu kita tak nampak. Apa yang di bawah kita tak nampak. Tapi asap tu menjadi dalil bahawa
di bawah tu ada api. Dah kata ada api, nampak ke? Tak nampak. Yang kamu kata ada api, tu dalil dia sebab ada asap. Kalau tak ada api, asap mari mana? Tu panggil dalil. Tapi yang kita kata ada asap, kita tak tengok. Tapi kita kata ada asap dan kita pasti ada asap di bawah tu. Dalil kita pasti ada api di bawah tu. Walaupun kita tak nampak, dalilnya ada asap. Kita masuk kebun, tiba-tiba ternampak tapak harimau. Kita pun pasti di kebun kita ni ada harimau. Pernah ke terserempak yang kata di kebun tu ada harimau? Tak pernah terserempak. Lepas tu kamu kata kerana ada tapak harimau menjadi dalil bahawa harimau pernah lalu di kebun tu. Tu dalil dia panggil. Kita masuk hutan, jumpalah ada pondok kecil dalam hutan tu. Pondok kecil dalam hutan tu. Tak ada seorang situ. Tu menjadi dalil bahawa di tempat tu ada orang mari dah. Ada orang mari dah tu kamu tengok ke? Tak tengok. Yang kamu kata di tempat tu ada orang mari dah, tu ada pondok. Kalaulah tak ada orang mari, pondok nak jadi mana? Tu dalil dia panggil. Dalil. Apa? Penunjuk. Kita berpegang Allah ada. Kita tidak pernah melihat Allah. Dalil dia apa? Tu dalil dia panggil. Penunjuk dia panggil. Cuma dalam kitab-kitab Jawi ni ada dalil diterjemah dengan pengecaman. Pengecaman. Kita sebut pengecaman ni gak, pengecaman mayat yang tidak dikenali lah. Mayat tu jupanya lambat. Hancur dah mayat tu. Repuk dah mayat tu, tak dikenali. Tapi keluarga dia kata, ni mayat keluarga dia. Keluarga dia kata mayat keluarga dia tu ambil tahu mana, tak cang dah. Tu pakaian dia, ada barang-barang di tubuh dia. Tu pengecaman bahawa mayat tu adalah mayat keluarga dia. Tu. Lepas tu ada yang kitab dalil diterjemah dengan pengecaman. Dalil ni penunjuk. Kita berpegang kejap, jazam putus sebenar pegangan kita, sifat Allah, sifat Rasul. Sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus, wajib berdalil. Wajib berdalil. Tanpa berdalil, walaupun pegangan tu putus, walaupun pegangan tu sebenar, tanpa berdalil, makrifah, iman dia sah ataupun tidak, ulama berkhilaf, berbeza pandangan. Mana orang yang berpegang kejap tanpa berdalil, orang yang berpegang kejap tanpa berdalil, imannya di setengah ulama kata tidak sah. Mana apa ni? Khilaf sama ada sah ataupun tidak iman orang yang berpegang putus sebenar tanpa berdalil. Walaupun pandangan muktamad, orang yang berpegang putus jazam sebenar pegangan tanpa berdalil, sah makrifah dia, sah iman dia. Dah berdalil tu wajib fardu ain. Berdosa ke tak? Berdosalah sebab wajib fardu ain. Berdosa bagi mereka yang boleh menguasai ilmu. Dan kita disebut orang yang terima pelajaran. Orang yang terima pelajaran ni dengan bahawa belajar-belajar dia boleh pandai. Adapun kalau orang ni IQ dia rendah, tak terima pelajaran, dia berpegang kejap, sebenar dia berpegang Allah ada, Allah esa, Allah kuasa, dalil dia tak pandai. Ajar sekali dua, lepas tu dia lupa contohnya. Tapi dia orang yang tidak terima pelajaran, orang yang tidak boleh menguasai ilmu, maka tidak berdosa. Ajar dah hari ni pegang kejap Allah ada. Memang dia pegang Allah ada, dia semayang laginya.
Dalil ada makhluk ini. Ingat molek. Dalil ada makhluk ni. Ingat molek. Dianya. Tanya pula kemudian. Hak sebelum ni. Pegang kejap Allah ada. Allah esa. Allah kuasa. Dalilnya apa? Dia pun tak nak pergi dah. Panggil apa ni? Orang yang tidak terima pelajaran. Orang yang IQ dia rendah. Tapi IQ dia tu dikira berakal. Tapi akal dia tak cerdik. Maka tidak berdosa. Ni hak pandangan yang muktamad. Berpegang, kejap, putus, sebenar, tanpa berdalil, dipanggil muqallid. Pandangan muktamad, iman dia, makrifah dia sah. Berdosa ataupun tidak, tengok tadi. Yang terima pelajaran, tak belajar. Berdosa lah, kerana berdalil itu fardu ain. Tak terima pelajaran, IQ dia rendah, maka tidak berdosa. Sebab dia tidak berupaya. Ini dalam bab pegangan. La tuqallidu fi dinikum. Jangan kamu taklid pada agama kamu. Fi dinikum, fi usuli dinikum. Pada usul agama. Pada furung agama, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang mengetahui. Jikalau kamu tidak mengetahui, tanya hukum sudah. Wajib, sunat, wajib, sunat. Berdalil tak wajib pada furung agama. Tapi kalau mengaji kitab besar-besar, akan didatangkan dalil. Tu lebih baguslah. Tapi hak tu hak belajar secara mendalami bagi orang tertentu lah. Kalau kita mengaji qada nak lepas fardu ain ini, tahu wajib, sunat, sah, batal, alhamdulillah dah. Dalil, lah kita ni nak tahu dalil kat mana. Kita sembahyang maghrib 3 rakaat, mana dalil? Kita main isyak 4 rakaat, mana dalil? Rukun sembahyang ada 13, mana dalil? Rukun wudu ada 6 perkara, mana dalil? Perkara-perkara yang membatalkan wudu, mana dalil? Hak tu kena buka kitab besar lah. Tu bagi orang yang tertentu. Setakat kita hukum tak apa dah. Nak tanya dalil, okey je lah. Tapi kena tengok jugalah. Kesian kau orang mengajar. Hak pandai sebut dalil tu, tengok depan dia tu ada nge-laptop lah, ada ngapalah. Banyak bahan depan dianya. Bukan dalil tu duduk dalam kepala dia belaka, bukan. Sedak dia cerita dalil, cuma depan tengok. Dia gesek laptop dia tu. Dia ambil dalil situ lah. Kalau kita pun boleh gesek, kita pun boleh sebut dalil. Bukan kata tanya dalil salah. Tak salah. Tapi kita tengoklah. Kita tengok keadaan pengajian macam mana. Kitab macam mana. Sebab tak diwajibkan berdalil. Tak diwajibkan berdalil. Kadang-kadang orang ni, dalilnya apa? Dia kadang-kadang tu, hak boleh layan tu layan lah. Kalau kita tak mampu, kita tak salah layan. Kita pun bukannya mampu sangat nak datangkan dalil-dalil. Apa dalil Imam Maghrib 3 rakaat? Suka. Maisyak 4 rakaat. Mana dalil? Ada dalil lah, buka kitab. Bukan buka kitab, jawab lah. Kalau buka kitab semua boleh jawab gitu. Kan? Itu bab furung agama. Ini bab usuluddin, wajib berdalil. Yang pertama pegang kejak dah. Yang pertama pegang kejak, hukum sifat wajib. Didatangkan sifat mustahil pula sekali lagi, selapis lagi. Pegang kejak, hukum bagi sifat mustahil. Biar nampak dulu sifat wajib, contohnya wujud. Biar nampak dulu sifat mustahil, sifat adam. Biar nampak ada Allah Ta'ala ni wajib pada akal. Adam, tak ada Allah Ta'ala ni mustahil pada akal. Biar nampak molek dulu dua sifat ni. Kita pun berpegang kejap hukum dia. Kita pegang tentu sungguh Allah ada. Kita pegang tentu tak sama sekali Allah tiada. Dua lapis kita pegang ni. Dua lapis kita pegang ni. Kena mari selaginya dalil. Ni akidah. Ni akidah.
Sebab dia hanya satu jalan saja. Ada pun fiqh ni, sekali kita mengaji didatangkan dalil yang menepati mazhab Syafi'i. Kita belajar guru lain pula didatangkan dalil yang menepati mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Itu furu' agama, banyak khilafiyah. Adapun dalam bab pegangan ni benda yang satu jalan. Satu jalan daripada Nabi Adam AS sampai kiamat. Maka satu jalan ni lah kena dalil molek-molek. Pegang hukum sifat yang wajib satu, pegang hukum sifat mustahil dua, kena dalil pula selagi. Mana ni? Ni bab pegangan. Makna kata tinggal seorang pun gitulah pegangan kita. Tinggal seorang pun gitulah pegangan kita. Tapi kalau tidak berdalil, orang yang kita turuti kemudian ditarik balik, tak ada Allah Ta'ala, dah turut kamu bakal tak ada juga, punaranoh lah. Walaupun kita tak pernah pun bertemu dengan orang yang seumpama tu. Kalau kita kata mustahil pada adah, tapi harus pada akal. Mustahil lah pada adah, tak pernah jumpa, tapi harus pada akal. Boleh jadi ada, akal boleh terima kalau ada seumpama, tak pernah jumpa, mustahil pada adah, tapi bimbang. Jadi dalam bab pegangan kena ada dalil sendiri. Dalil satu, dalil nakli, dalil yang diambil dari Quran dan hadis. Yang kedua dalil akli, dalil akal. Dalil akli pula pecah kepada satu dalil ijmali, satu dalil tafsili. Dikendaki dengan dalil. Dikendaki dengan dalil yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Yang wajib atas tiap-tiap mukallaf itu. Wajib atas tiap-tiap mukallaf ni isyarat wajib aini. Sebab atas tiap-tiap. Bila wajib atas tiap-tiap, menunjukkan bahawa wajib ni wajib aini. Sebab wajib ada dua. Ada wajib aini, ada wajib kifai. Ada ni wajib mana ni? Tengok kot dia kata macam mana. Wajib atas tiap-tiap, seorang-seorang. Wajib aini, wajib fardu ain. Itu dalil yang ijmali. Dalil ijmali ni tu biasa sebut dalil borong. Borong. Tapi kita borong ni faham ke tak? Tak, ada satu borong, ada satu runcit tau. Ke macam mana? Borong satu, runcit satu. Hak borong ni banyak-banyak tau. Hak borong ni stokor borong. Lepas tu satu-satulah runcit ke mana? Tak, bukan ayat tu sebut borong. Kita ijmali ni kalau kita tengok ringkas ataupun secara kasar ataupun secara sepintas lalu, gitulah. Tapi sebut borong kita fahamlah. Dalil yang ringkas sahaja itu fardu ain. Dalil tafsili di bawah itu dalil terperinci, itu fardu kifayah. Fardu kifaiyah tu. Dalil tafsili, dalil secara terperinci. Ataupun kita sebut dalil secara halusi, dalil secara detail, itu tafsili. Satu ijmali ni dalil secara ringkas, dalil secara kasar. Hak ni hak dikendaki dengan dalil dalam makna mengenal makrifah hak Allah dan Rasul yang terdahulu. Setengah dalil mana ni? Dalil yang ijmali. Hak inilah dalil yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Iaitu dalil ijmali yang reti ampunya dalil yang ijmali bagi dirinya. Dia fahamlah. Apakah dalil Allah ada, Allah esa, Allah kuasa ni, ada langit, ada bumi ni menjadi dalil. Setakat tu je. Tetapi lemah ia tiap-tiap mukallaf daripada menghuraikan dalil-dalil itu pada menolak segala syubhah. Syubhah ni kesamaran yang didatangkan atas tiap-tiap mukallaf, atau pada menolakkan iktiraf
ke atasnya, ke atas tiap-tiap mukallaf. Iktiraf ni lentang, bangkang. Iktiraf. Allah dia ni go bagi iktiraf orang sungguh dia ni. Apa ni? Bangkang. Orang kata gitu, dia kata gini. Orang kata gini, dia kata gitu. Allah dia ni bagi iktiraf. Iktiraf apa? Bangkang. Jadi sekarang ni, apakah dalil Allah Ta'ala ada langit, ada bumi? Kenapa kamu jadikan langit bumi ni dalil Allah Ta'ala ada? Boleh jadi langit bumi ni ada tanpa Tuhan yang mengadakan. Kenapa kamu jadikan langit bumi ni sebagai dalil Allah Ta'ala ada? Dalil lagi dah lah. Yang lagi dah. Kat tu je. Dia panggil reti ampunya dirinya, reti setakat tu je. Tahulah, faham. Reti nampaklah ada langit bumi, dalil Allah ada. Tapi orang pun nak datangkan syubhah. Syubhah ni untuk tengok kemampuan dia ke, ataupun syubhah kesamaran, kekeliruan ni untuk merosokkan dia tu ada belakalah. Kemungkinan syubhah ni nak tengok setara mana dia belajar. Ada langit, ada bumi, dalil Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala esa, Allah Ta'ala kuasa. Kenapa kamu jadikan ada langit bumi, dalil Allah ada, Allah esa, Allah kuasa? Kenapa? Dia tak boleh nak menghuraikan. Itu dalil ijmali. Kalau boleh hurai macam mana pula? Lah, langit bumi asal tak ada, mesti ada Tuhan yang mengadakan. Sebab barang yang asal tak ada ni takkan jadi ada tanpa yang mengadakan. Yang kamu kata langit bumi asal tak ada ni pandai-pandai kamu. Mana dulu langit bumi ada dengan kamu ada? Yang kamu kata langit bumi asal tak ada, mana kau tahu? Langit bumi kodim ke? Dah, langit bumi asal tak ada. Langit bumi asal tak ada, kamu tahu mana? Apakah dalil? Pula dalil pula. Langit bumi asal tak ada. Ada dalil pula situnya. Di langit bumi ni ada sifat baharu ara. Gerak, diam tu sifat baharu. Gerak ke, diam ke, itu dalil bahawa sesuatu tu adalah baharu. Sebab gerak, diam sifat yang baharu. Kenapa pula gerak, diam menjadi sifat yang baharu? Lepas tu boleh bating dah lah. Teknologi dah. Mana ni? Tu hak fardu kifayah. Dalil tafsili dia panggil. Dari Jemali sekat tadi je. Tapi kita fahamlah kenapa kita kata ada langit, ada bumi menjadi dalil ada Allah Subhanahu wa taala. Ning hak benarnya hak ning ni untuk tahap orang awam, tapi susah sebenarnya. Banyak-banyak bicara. Hak dalil, hak mudahnya dalil nakli. Apakah dalil Allah Ta'ala ada? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu segala puji bagi Allah. Dan Allah ada ke tak? Ke segala puji je, Allah tak ada? Allah pula Rabbil Alamin, Tuan bagi segala alam. Allah Tuan, Rabb, alam marbuk. Itu dalil Allah Rabb. Dan Allah Tuan, Tuan ada ke tak? Tuan, tapi tak ada. Gitu. Tuan mudah. Mana dalil Allah Ta'ala ada? Qul huwallahu ahad. Tu dalil Allah Esa. Dan Esa ada ke tak? Esa ada ke tak? Khalaqallahu samawati wal ard. Tu dalil Allah ada. Tu dalil Allah buat langit bumi. Dalil Allah Ta'ala ada lah. Dalil Esa pun Allah Ta'ala ada. Ke Esa tak ada? Dalil Allah buat langit bumi pun dalil Allah Ta'ala ada. Dipanggil dalil secara dimni. Secara tidak langsung. Secara apa panggil? Bukan secara soreh. Soreh ni terang-terang. Secara dimni, secara terkandung gitulah, secara tak langsung. Ni. Tu mudah je. Ginilah. Ayah di rumah dah awal ayah makan nasi. Ayah ada di rumah dak? Pocik tanya. Ayah makan nasi. Ada ke dak?
Makan nasi. Sama-sama dok reti tu. Budak pun satu hal. Yang orang tu tanya ada ke tidak. Bukan tanya buat apa. Jawablah ada. Jawablah tak ada. Tengah buat apa? Makan nasi. Orang tanya ayah ada ke tidak. Dia jawab makan nasi. Mana jawapan tak kena dengan soalan. Ada ke tak ada? Makan nasi. Orang tu tak reti juga. Ada ke tidak? Ayah makan nasi tu. Ada ke tidak? Oh, campur dua tu seri tu. Seri 2 kali 5, 5 kali 2. Bila ayah tu duk makan nasi, tu dalil ayah tu ada. Jadi Allah yang menjadikan langit dan bumi menjadi dalil Allah Taala ada. Tu dari Quran. Tapi dok reti Quran, ni ambil dalil akal ni. Dalil akal, dalil akal rekah je lah. Pendek je. Dalil Allah Ta'ala ada langit, ada bumi. Dalil Allah Ta'ala sedia, ada langit, ada bumi. Daurun tasarsul. Tu fardu kifayah. Daurun tasarsul ni, tasarsul kita. Tasarsul ni, tasarsul sebelah atas ke sebelah bawah. Panjang pula bicara tasarsul ni. Daur lagi, tasalsul lagi, tersasul jadinya. Sebab kidam baka ada sifat yang melazimi bagi sifat wujud. Kidam baka sifat yang melazimi bagi sifat wujud. Wujud yang hakiki, wujud yang zati, wujud Allah Ta'ala sifat yang pertama, wujud yang tidak ada permulaan bagi wujudnya, wujud yang tidak ada kesudahan bagi wujudnya. Ini wujud yang hakiki, wujud yang zati. Jadi kidam baka sifat yang melazimi bagi sifat wujud. Dalil Allah bersifat-sifat wujud ada langit bumi. Dalil kidam baka pun ada langit, ada bumi. Daurun tasalsul tu bahas panjang. Hak fardu kifayah ni, hak dalil ijmali. Rekah je. Yang reti ampunya dalil tu, tapi lemah daripada menghuraikan dalil itu yang pada menolakkan segala syubhat yang didatangkan atasnya atas tiap-tiap mukallaf, atau pada menolakkan iktiraf galang-galang letang bangkang ke atasnya. Itu dalil ijmali, dalil ringkas. Pendek je dalil fardu ain ni. Pendek dalil fardu ain ni, kapal ke ada orang dia berdalil tapi dia tak sedar dia berdalil. Rekahnya. Kalau tidak berdalil berdosalah. Berdosalah sebab berdalil tu fardu ain bagi orang yang terima pelajaran. Kalau gitu makcik berdosa. Makcik tak berdalil dia kata. Kata tak berdalil macam mana pula. Dan makcik duk pegang Allah Ta'ala ada tu kenapa? Tanya. Dia pun jawab dah ada langit ada bumi ni mesti Allah Ta'ala ada. Itulah dalilnya. Nak dalil mana lagi? Makna dia berdalil, tiba-tiba tak sedar dia berdalil. Sikitnya hak dalil fardu ain. Kalau pandangan dhaif mengatakan tidak berdalil, makrifah tidak sah, imam tidak sah, mula sabar lah. Mula sabar. Kalau kata tak sah imam pun mula sabar. Sebab apa? Dalil pendek sangat siapa ke tak reti. Siapa ke pendek dalil, berdalil pun tak tahu dia berdalil. Sebab pendek je. Kenapa pegang Allah Ta'ala ada? Orang ngajar gitu belaka, apa orang tidak berdalil. Ustaz-ustaz mengajar Tuhan ada belaka, semua kata Tuhan ada, saya pun turut pegang Tuhan ada kan. Orang tidak berdalil. Dia tanya, dah makcik pegang Allah Ta'ala ada, kenapa? Kerana ada langit, ada bumi. Itulah dia. Dalil lah tu. Tak ambuh, apa kata? Turut orang. Orang mengajar, walaupun mengajar tu alim besar macam tak boleh. Walaupun dari segi adah tidak ada yang mengajar kemudian ditarik balik, tapi yang paling ditakuti tanpa berdalil, turut seseorang, paling ditakuti dekat nak mati, syaitan akan datang merupa orang yang kita turut dia. Tu paling takut. Kalau yang kita turut, kita pegang Allah Ta'ala ada guru, maka syaitan akan datang rupa guru.
Kalaulah kita pegang Allah Ta'ala ada turut mak ayah. Mak ayah kita mati dah sekarang ni. Masa nak mati, syaitan akan datang rupa mak ayah. Oh, mak ayah hajar itu Tuhan ada. Tak ada awang ayah mati, mak mati, tak ada Tuhan-Tuhan senyap gitu je. Dah dia pegang Allah Ta'ala ada kerana turut mak ayah dia. Bukan dia dalil sendiri. Sekarang ni dekat nak mati, jadi datanglah syaitan buat rupa mak ayah. Ini paling takut Ini paling takut dalam bab pegangan. Sebab tu wajib berdalil. Dalil ijmali. Ada makhluk ini, ada langit, ada bumi. Lepas tu yang kalau tanyalah pula. Ada orang boleh tanya, tak apalah ustaz, ada langit, ada bumi, ada kita, ada makhluk ni lah menjadi dalil Allah Ta'ala ada. Macam mana ustaz kalau langit tak ada, bumi tak ada, kita tak ada? Nak pakai dalil apa lagi? Kata kalau langit tak ada, bumi tak ada, kita tak ada, tak payah dalil dah. Kalau ada, kalau kita tak ada pun nak dalil apa benda? Jangan main. Hak ni tanya ni bukan tanya nak main ni. Bukan tanya nak main. Dia ada sebut dalil Allah Ta'ala ada langit, ada bumi, ada kita sendiri. Ni ada kita sendiri ni. Dalil Allah Ta'ala ada. Tak apalah, langit ada, bumi ada, kita ada. Kalau langit tak ada, bumi tak ada, kita tak ada, nak pakai dalil apa? Dia kata dah dalil dah, sebab barang kita tak ada, nak dalil apa benda? Kita dah hidup pun. Mana? Soalan ni kita ngaji pun tak jumpa soalan ni. Soalan kampung ni. Jangan. Soal pelik-pelik. Bukan soal ni soal nak mengelirukan, bukan. Ni duk main di polotok dia. Nanti dia soal. Dah main duk dalil langit, bumi, ada kita. Itu kalau ada, kalau tak ada. Guru kata dalil ni Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala esa, Allah Ta'ala kuasa, tak payah langit bumi, dia kata. Ni macam untuk guru lah. Dalil ada Allah Ta'ala esa, Allah Ta'ala kuasa, Allah Ta'ala. Tengok di kuku kita, tengok di bulu kita. Kuku ni boleh berjalan molek je. Ke ada ketika pelik minggu ni tak payah kerat kuku, tak tubik sikit habuk. Ada? Ataupun warna ni baru 2 hari kat kuku, panjang panjang jenggong. Panjang jenggong ada? Bukan panjang jenggong. Panjang berjela. Panjang berjela tu dah lain dah. Panjang jenggong tau. Panjang. 2 hari tu warna ada gitu. Tak pernah berlaku. Tu kuku. Sama juga dengan bulu rambut. Ni. Kita cukur, kita punya misah, bangun pagi esok tutup bulu. Ada? Kita cukur punya misah seminggu 2 dah. Kosong lagi, tak ada tumbuh misah. Ada? Tak ada. Mana moleknya teratur kuku keluar. Moleknya teratur bulu keluar. Tu dalil ada tuan yang mengatur. Tuhan yang maha kuasa tu. Kuku setiap-tiap seorang tu, bulu tiap-tiap seorang tu. Boleh keluar, boleh jadi tu teratur molek ni mesti ada tuan yang maha kuasa yang mengatur semua ni. Ini dalil. Bulu pula dak dia sekarang ni dalam daging kita ni tak ada kuku. Tak ada kuku. Kalau jatuh barang, kuku cabut, kena tarik tak kuku? Tarik. Allah panjangnya sampai sini kuku. Ada? Tak ada kuku, mana ada? Kalau kata jatuh barang, kuku cabut, pendek ni je kuku. Lepas tu mari mana? Sama juga bulu. Kita cukur misah, cukur janggut, makan daging, darah, ada tak dalam tu bulu? Bulu misah? Tak ada. Kepala seseorang luka, pecah, ada keluar tak rambut di kepala dia? Tak ada. Mari mana kuku? Mari mana bulu? Mari mana rambut? Mesti ada tuan yang mengadakan. Dan ada pula bulu yang mana kalau kita cukur dia tumbuh, tapi dia tumbuh dia berhenti.
Tak tumbuh seterusnya. Kalau kata cukur ni, ni bulu mata, ni bulu kening tau. Cukur bulu kening licin. Tak calah tau. Cukur licin. Keluar balik ke tak? Keluar. Dia keluar tak berhenti. Tutup mata-mata. Tak. Dia keluar sama panjang tengok cukur. Oh, pandai pula. Tu Tuhan yang kuasa. Ke macam mana kulit yang ada di bawah bulu kening dengan kulit bawah misal ni kulit lain ke? Orang belajar sains macam mana? Ilmu zahir, ilmu sains. Apa beza kulit di tempat kening ni dengan kulit di tempat misal? Sebab apa kalau cukur sini dia keluar, dia akan berhenti setakat hak asal. Kenapa kulit hak bawah misal ni cukur dia akan keluar tak akan berhenti-berhenti? Kenapa? Apa beza? Ni apa beza ni? Kulit daging hak ada di kening, kulit daging hak ada di misal, apa beza? Kan belajar sains sekolah kan? Apa beza sebab apa? Ke sains tak ajar tu? Tak ada cukur bulu kening ni kan akan tumbuh semula. Tapi bukan tumbuh tutup mata-mata sampai kena alih. Nak tengok alih. Ada? Dia tumbuh. Tidak tumbuh Dia tumbuh tau. Dia tumbuh. Tapi dia tumbuh, dia berhenti setakat ni. Kenapa? Tu kata apa beza ni daging kulit di bawah kening, daging kulit di bawah misal. Apa beza? Kali ilmu sains apa beza? Itu menunjukkan bahawa ada Tuhan yang maha kuasa yang menjadikan, yang mengatur. Ni Rabbil Alamin ni, Tuhan bagi sekian alam. Tu dalil. Tak pergi jauh lah. Tu kata dalil kuku, dalil bulu ada tubuh kita. Dalil Tuhan ada yang maha kuasa, yang maha bijaksana. Apa yang Tuhan jadikan teratur molek. Ni. Bukan kata satu tempat tu, satu negeri tu Tuhan tak ada nak cara ke kuku dia, nak dan cara ke bulu dia, tak tumbuh sebulan dah. Ada. Dah manusia ni belia-belia kan. Di tempat tu sebulan dah. Kuku tak tumbuh, bulu pun tak panjang. Sebab apa? Tuhan sibuk ke lain. Dah. Ni Tuhan yang maha kuasa, yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Tu dalil dia. Banyak mana kuku, banyak mana bulu hak Tuhan jadikan. Tu dalil Tuhan ada, Tuhan yang maha kuasa. Tapi kita nak dalil langit bumi lah, hak besar. Tapi dalil setakat tu je. Kita jadikan langit bumi dalil Allah Ta'ala ada. Kalau orang datangkan syubhah ke, datangkan iktiraf ke, tak boleh nak cerita, tak boleh nak tolak, tak boleh nak menghuraikan. Ini dalil ijmali, hak fardu ain. Dalil ringkas. Ini dalil akli. Dalil nakli, ingat ayat Quran. Mudah je. Dalil kidam bakok, huwal awwalu wal akhiru. Dalil kidam pun di situ, dalil bakok pun di situ. Dalil mukhalafah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dalil qiyamuhu binafsih, huwal hayyul qayyum. Nak mana? Huwal hayyul qayyum, kita tak baca dalam wirid semayang kan? Dalil qudrah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalil iradah, fa'alul lima yurid. Mudah sangatlah. Kalau kita nak pakai dalil Quran. Dalil sama basar, wa huwa samiul basir. Satu ayat je. Dalil kalam, wa kallamallahu Musa taklima. Itu dalil Quran. Kita dalil ni kadang-kadang kita tak sedar, kita tak lepas dalil sifat Rasul. Tu kena nilas dirilah. Dalil sifat Allah tu selesailah, kita kata umumnya. Dalil sifat Rasul. Dalil Rasul sidik. Dalil Rasul amanah. Dalil Rasul menyampaikan. Pegang kejak dalil Rasul benar. Pegangan kejak Rasul benar tu ni betul.
Pegang kejak Rasul amanah. Betul. Dalil? Ni fardu ain ni. Mengenal Allah, mengenal Rasul, pula agama, wajib berdalil. Aqaidul iman yang 50, wajib berdalil. Apakah dalil Rasul Siddiq? Kita, Quran kita dah apa? Kita nak pakai dalil akal. Apa dalil akal? Kalau dalil Quran mudah je lah. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Itu dalil Quran. Dalil Rasul amanah lagi mudah. Atiullaha wa atiur rasul. Allah perintah kita taat akan Rasul, berarti Rasul tu amanah. Kalau Rasul khianah, macam mana Allah perintah kita taat ke Rasul? Sebab Rasul pun tak betul. Itu dalil amanah, mudah je. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu pun dalil amanah. Ayat Quran. Kenapalah? Dalil tabligh, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Wahai Rasul, sampai oleh kamu akan barang yang diturunkan kepada kamu. Itu dalil tabligh. Kita dah ingat ayat Quran. Dalil akal. Kita berpegang Rasul benar. Apakah dalil akal? Tak berdalil di sini ni fardu ain ni, dosa kita. Hak dalil wujud kita bakok tu okeylah. Hak dalil sifat Rasul, Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Dalil ijmali je, tapi kena ada dalil. Hak ni kadang-kadang kalau kita dak ulang-ulang, sini kadang-kadang tak ada dalil. Pegang Rasul benar, dalil. Pegang Rasul benar tu betul, memang betul Rasul benar, dalil. Kenapa kita berpegang Rasul benar? Itu abad dalil. Dalil ijmali. Adapun dalil tafsil, dalil secara detail, dalil secara panjang lebar kita kata. Mana dalil tafsil ni? Iaitu dalil yang reti ampunyanya bagi dirinya, reti, faham, kita berpegang, dan kuasa pada menghuraikan segala syubhat. Mari kesamaran macam mana pun dipulih hurai, boleh jelas. Dan segala i'tiraf ke atasnya, ke atas tiap-tiap mukallaf, maka iaitu dalil tafsili fardu kifayah. Ni hak fardu kifayah. Belajar hak ni lah hak paling besar sekali. Kita belajar ni ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Hak paling besarnya belajar ilmu fardu kifayah. Tapi nak belajar ilmu fardu kifayah, kena selesai ilmu fardu ain terlebih dahulu. Tapi kenapa fardu kifayah lebih besar? Sebab dia boleh menyelamatkan orang ramai. Fardu ain untuk diri sendiri sahaja. Nak menyelamatkan laki anak bini pun tak pandai. Sebab apa? Setakat reti sendiri, pegang sendiri. Tanya banyak-banyak tak boleh nak hurat. Itu fardu ain. Tu kata hak besarnya fardu kifayah. Al-muta'addi khairul qasir. Perkara yang manfaatnya melampaui, bukannya diri sendiri, lebih afdal daripada manfaat yang tertentu hanya pada diri sendiri saja. Betul, hak fardu kifayah lebih besar, lebih afdal daripada hak fardu ain. Tapi nak pergi pada fardu kifayah yang boleh menyelamatkan orang, selamat diri sendiri terlebih dahulu. Tapi dalil tafsil ini dalil hak fardu kifayah. Wajib, fardu kifayah ni wajib pada tiap-tiap masafatul qasri. Yakni mendaki ia dengan masafatul qasri, perjalanan yang harus qasar, 2 marhalah. Masafatul qasri 2 marhalah. Ada seorang yang mengetahui akan dia akan dalil tafsili. Dalam satu-satu kawasan
kawasan Masafatul Qasri. Lingkungan 2 marhalah 90 km. Kena ada seorang pandai. Kita lingkungan 90 km ni Kuala Terengganu saja tak apa. Capur dengan Marang, capur Kuala Negeri, tak apa lagi dah. Hujung Kuala Negeri sampai ke hujung Marang, boleh jamak kuasa dah. Hujung Kuala Negeri mana? Kuala Negeri sepadang dengan Setiu, Batu Kaki. Batu Kaki. Batu Kaki Setiu dah tau. Batu Kaki Setiu dah. Lepas tu hujung Marang sebelum masuk Dungu kat mana? Tak tahu bang. Tak tahu bang Dungu tau. Tak tahu bang Dungu dah. Kat Marang. Marang tu rendang dengan kalau berangang belah di sana. Mana hujung Kuala Negeri dengan hujung Marang. Masafatul Qasri tak apa lagi dah. Jadi satu kawasan tu kena ada seorang pandai. Ini hak fardu kifayah. Maka jika tidak ada yang mengetahui dalil tafsili itu dalam Masafatul Qasri ni, berdosa semuanya. Semuanya yang mukallaf. Semuanya yang mukallaf ni lelaki dan perempuan. Semuanya yang mukallaf sama ada lelaki ataupun perempuan, dosa habis. Dosa apa tu? Dosa kerana meninggalkan kewajipan. Tinggal kewajipan ni bukan dosa kecil. Pandai ni. Dalam satu kawasan Masafatul Qasri, kena ada seorang pandai. Ini bicara ilmu berkaitan dengan dalil tafsili. Sama juga dengan ilmu yang lain. Ilmu agama Allah ni, ilmu agama Allah ni ilmu Quran, hadis, tauhid, fiqh, tasawuf. Ilmu alat untuk memahami ilmu agama Allah. Ilmu alat. Ilmu alat ni belas ilmu. Ini semua fardu kifayah. Ada dalam satu kawasan kita orang yang alim belah-belah ilmu. Bukan atas seorang. Ni seorang bagi. Ada ke tak? Kita ni bukan hak alim fardu kifayah. Kita nama ustaz sendiri pun fardu ain pun tak lepas kadang-kadang. Nak kira mana? Hak fardu kifayah. Sebab tu amal kita tidak meningkat. Sebab kita duduk di kawasan yang tidak ada orang yang alim ilmu fardu kifayah, dengan kita semua berdosa belaka. Lepas tu kenapa kita buat amal tak meningkat? Ini kita fardu ain beres. Kalau kita fardu ain tak beres, padanglah. Ni ilmu fardu kifayah ni. Batu dulu-dulu orang ni dia suka duduk di kawasan yang berdekatan dengan orang alim. Orang alim zaman-zaman dulu alim sungguh. Belah-belah cabang ilmu atas seorang tok guru. Dah belajar puluh-puluh tahun duduk Mekah. Jadi tok guru ni belah-belah tahun. Kita ni orang panggil tok guru buka pondok, belajar tahun tengah tepi pun. Orang panggil tok guru dia panggil. Ataupun tok guru juga, dia panggil tok guru darurah dia panggil. Bukan tok guru sebenar, tok guru darurah je. Kadang-kadang bukan ilmu fardu kifayah, ilmu fardu ain sendiri pun kadang-kadang banyak benda orang tak lepas. Kalau tok guru dulu, ya sungguh seseorang tok guru tu belas ilmu. Ni hak tok guru pondok yang sebenar. Orang luar pergi pondok, dah kitab ni. Siapa mengajar? Tok guru seorang dia mengajar. Belah-belah mata pelajaran ni, dia mengajar belaka. Heranlah dianya. Sebab apa? Atas seorang tok guru belah-belah ilmu dia boleh mengajar. Tu tok guru pondok sungguh. Kalau duduk di kawasan ni sungguh lega kita ilmu fardu kifayah. Kita nak tepang ngaji fardu ain je. Bukan nak jadi alim macam dia.
Tapi kena ada persediaan. Kena ada di kalangan generasi kita yang akan mengganti waktu guru tu mati bila-bila masa. Bagian kita orang tua ni nak ngaji fardu ain je. Waktu kepayah tu guru tak ada dah. Lepas dosa kitanya. Tapi di kalangan anak-anak ni kena cari hak cerdik-cerdik, belajar sungguh-sungguh ilmu agama puluh-puluh tahun biar ganti tu guru ni. Hak alik fardu kifayah belah-belah ilmu. Ada seorang seumpama tu satu kawasan masa Fatul Qasri tak dosa belaka, besar mana pahala dia? Besar mana pahala dia? Jasa dia satu kawasan ni tak dosa belaka. Itu kata besar ilmu fardu kifayah ni. Tapi kalau tempat kita macam mana? Kan? Maknanya kita duduk dalam dosa. Lepas tu wa amma tak meningkat. Ada orang fardu ain pun tak ngaji. Dia wa amma berzikir naik makam. Waktu tipu dari syaitan waktu. Dia fardu ain tak ke mana naik makam ke mana? Waktu cepat naik makam tu. Fardu ain tak belajar. Berzikir-berzikir naik makam. Kita duk belajar fardu ain ni beramal-beramal, kenapalah tak ada peningkatan. Dah kita duduk di kawasan yang tak ada orang yang alim belas-belas ilmu yang ini fardu kifayah, berdosa semuanya. Semuanya siapa ni? Yang mukallaf, lelaki dan perempuan. Tapi nak alim belah-belah ilmu agama fardu kifayah ni, dia tak nanti atas orang. Oh ni alim bahagian ni, oh ni alim bahagian ni. Okey dah. Tak nanti atas seorang-seorang. Ada dah kawasan kita ni, kawasan kita ni. Macam mana? Sebab itulah beza suasana agama nak banding dengan foto ni. Bayangkan foto ni 100 tahun lebih dah dikuasai oleh kerajaan Buddha. Macam-macam caralah untuk mempengaruhi rakyat. Alah. Kerajaan Buddha ni macam cara dia. Tapi kenapa mereka ada kekuatan agama? Sebab tu tugu yang alim ilmu fardu kifayah dalam satu-satu kawasan tu ramai mana tugu. Dalam satu masa Fatul Qasri tu, jarak boleh kasar solat tu, berapa ramai tugu? Dalam satu-satu kawasan. Dalam satu-satu kawasan. Kita bukan satu kawasan, satu negeri pun mepeh. Pada mepeh. Mereka tu dikuasai oleh kerajaan Buddha. Macam-macam dimasukkan pengaruh ni. Yang mana rakyat mereka wajib kena sekolah. Sekolah dia pun terak lah budaya dia. Tapi macam mana masih lagi kuat iman. Tak dengar cerita murtad ke, tak dengar cerita. Kenapa mereka kuat? Padahal mereka dikuasai 100 tahun lebih dah. Sebab apa? Mereka hidup di kalangan tuan guru. Kita ni memang cakap hebat. Tapi bukan kata fardu kifayah. Fardu ain pun cukup cemaking. Kalau bab akidah kadang-kadang bukan satu negeri, satu Malaysia sekalipun masuk faham akidah yang salah dalam TV, tak ada pun ada yang buat pembetulan. Satu Malaysia, bukan satu negeri. Hak tu apa? Fardu ain pun tak lepas, bukan fardu kifayah. Ilmu dunia fardu kifayah juga. Ilmu kedoktoran fardu kifayah. Oh tu dah using waktu. Nak jadi doktor belaka. Dah using. Macam mana kita nak belajar ilmu pengetahuan agama, ilmu fardu kifayah dunia, tak usah dah using lah. Kalau tanya budak sekolah nak jadi doktor belaka. Kalau zaman dulu nak jadi polis, dia jadi askar. Kan tak ada polis askar tak ambil dah. Orang nak doktor. Sebab tu ramai doktor. Doktor tak ada klinik. Tak ramai doktor. Doktor ada klinik. Kita masuk dalam kebun, banyak jagung. Oh, dia buka klinik je. Ada klinik lah. Ada klinik dia. Tu. Sebab apa jadi main jagung? Dia jadi doktor. Jadi doktor tu. Jangan pandai doktor tu dicari orang. Doktor tak ada klinik. Dia ada doktor. Ilmu fardu kifayah dunia tak usah using. Sebab apa? Ramai orang yang nak belajar ilmu fardu kifayah agama.
Belah-belah ilmu pengetahuan agama. Tak ada orang belajar, berdosalah semuanya. Semua yang mukallaf sama ada lelaki dan perempuan di dalam masafatul qasri, kawasan jarak, boleh harus puasa solat. Itu hak fardu kifayah. Ini hak dalil tafsili. Bermula segala perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala, yakni yang tentu sungguh bagi Allah Ta'ala, yang wajib atas mukallaf mengetahui serta mengaku dengan tentu sungguh dalam hati mereka amat banyak. Sifat yang wajib bagi Allah, sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bilangannya. Ini mengetahui dan berpegang secara ijmal. 20 sifat mengetahui serta berpegang secara tafsil. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.